Assalamualaikum dan selamat sejahtera Dr. Suyatno. Nama Muhammad Fauzan Arif Muhammad Nabi. Nombor matrik 056264. Dalam video ini saya akan membahaskan mengenai soalan 1, iaitu kepentingan diplomasi serantau ASEAN dalam kes Rohingya. Sebelum pergi dengan lebih lanjut, saya akan menceritakan latar belakang Rohingya. Berdasarkan kajian sejarah, Rohingya menetap di bahagian barat negeri Rakhine di Myanmar sejak turun-temurun. Pada mulanya, negeri Rakhine hanyalah suatu komuniti termiskin di Myanmar dan sebelumnya disebut sebagai Kerajaan Arakan. Arakan adalah wilayah perbatasan India Timur dan penduduknya adalah berbangsa Bengali. Seramai 135 etnik diiktiraf oleh Kerajaan Myanmar, kecuali etnik Rohingya kerana mereka adalah orang Bengali. Selepas rampasan kuasa pada tahun 1962 di Myanmar, warga negara Myanmar dikehendaki mendapatkan kad pengenalan kebangsaan, manakala Rohingya hanya diberi kad pengenalan luar yang membataskan mereka untuk mendapatkan kerja. Selepas itu, undang-undang kerakyatan baru diluluskan dan menyebabkan Rohingya tidak memiliki status kerakyatan. ASEAN mengutamakan diplomasi serantau bagi mengatasi isu ini. Antara kepentingan ASEAN dalam isu ini adalah menjadi suara yang lantang mengkritik penindasan dan kekejaman terhadap etnik Rohingya. Menjadi suara lantang di sini bermaksud mesti mengambil tindakan tegas dengan mencampuri hal domestik negara lain. Tidak dapat dinafikan bahawa ASEAN berpegang kepada prinsip tidak campur tangan. Tetapi sekiranya ia melibatkan penindasan terhadap kemanusiaan atau apa-apa bencana yang melanda, negara-negara ASEAN harus mengerak langkah untuk menyelesaikannya. Kepentingan yang seterusnya adalah campur tangan dalam isu tersebut. ASEAN menumbuhkan persidangan hak asasi manusia yang terdiri daripada pasukan campur tangan yang dikenali sebagai anggota parlimen untuk hak asasi manusia. Persidangan ini dianggotai oleh bekas anggota parlimen dan kumpulan semasa dari negara-negara Asia Tenggara. Penumbuhan persidangan ini adalah bertujuan untuk menegakkan kebebasan berpolitik, mencegah diskriminasi dan mempromosikan hak asasi manusia, termasuk demokrasi di rantau ini. Persidangan ini mendorong penyelesaian yang mampan sepanjang kerja pelaku hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sivil. Kepentingan yang seterusnya adalah menjaga kebajikan etnik Rohingya dengan menghantar bantuan kemanusiaan. Malaysia adalah antara negara yang proaktif dalam meringankan beban Rohingya. Suatu kempen yang dipanggil misi kemanusiaan untuk Rohingya, misi bantuan bersepadu dilancarkan bagi membekalkan keperluan serta bantuan segera kepada pelarian berlindung di sempadan Bangladesh Myanmar. Bagi memastikan bantuan dapat dihulurkan dengan lebih efektif dan efisien, suatu perbincangan diadakan bagi menempatkan sebuah hospital tentera di daerah itu dengan persetujuan lanjut oleh pihak berkuasa Bangladesh. Kesimpulannya, penindasan etnik Rohingya adalah cabaran yang besar yang harus dipikul oleh ASEAN. Mereka kehilangan status sebagai kewarganegaraan dan menjadi pelari yang lari ke negara jiran untuk meminta perlindungan. Pembunuhan beramai-ramai Rohingya tidak boleh dilihat sebagai masalah dalaman kerana ia jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh itu, setiap negara haruslah melaungkan suara mereka dan mendesak Myanmar untuk menghentikan pembunuhan ini. Sekian saja dan terima kasih.